Bismillah walhamdulillah. Pada kali ini saya mengajak tuan-tuan dan puan sekalian, sidang penonton sekalian untuk kita sama-sama menghayati sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim yang berbunyi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, yang mendirikan bulan Ramadan dengan berpuasa dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Bila kita hayati hadis ini, kita nampak ada beberapa perkara yang boleh kita fahami, yang boleh kita hayati. Yang pertamanya, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Ada ulama yang bahaskan mendirikan inilah dengan berpuasa. Ada juga yang bermaksud dengan kita buat ibadah-ibadah lain semasa sepanjang bulan Ramadan ini. Tapi yang pentingnya disebut imanan, dengan penuh keimanan. Kalau kita lihat bagaimana dulu, masa kita kecil-kecil dulu, mungkin kita berpuasa, kita buat ikut-ikutan. Mana kita berpuasa, kita nampak orang bersahur, kita sahur. Orang buka puasa, kita buka puasa. Orang berterawih, kita mau terawih. Baca Quran, baca Quran. Kan? Tapi bila lama kelamaan ni, kita kena faham konsep imanan, bukannya ikut-ikutan. Maknanya kita buat dengan penuh keimanan kita, dengan penuh kepercayaan kita bahawa inilah tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Kan? Penuh keimanan. Wahtisaban, maknanya apa? Dengan penuh pengharapan. Mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang telah kita lakukan sebelum ini. Saya sendiri dan juga tuan-tuan sekalian, pastinya kita mungkin hidup 20 tahun, 30 tahun, pastinya dosa yang kita buat ni terlampau banyak. Terlampau banyak. Dan kita mengharapkan setiap amal ibadah kita buat ni dapat ampunkan dosa kita. Dapat ampunkan kita punya dosa yang telah kita buat sepanjang hidup kita ini. Dan bila kita bahaskan tentang Ramadan ini, kita boleh bahagikan. Kita boleh bahagikan manusia ni ataupun golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang puasa ini kepada 3 golongan. Yang pertamanya disebutkan sebagai golongan al-awam ataupun orang-orang awam. Maknanya apa? Mereka ni hanya berpuasa, menahan diri daripada makan, minum dan juga syahwatnya daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Itu golongan orang-orang yang biasa ataupun orang awam. Yang keduanya adalah golongan khusus ataupun golongan orang-orang yang khas. Mereka ni berpuasa seperti mana golongan pertama, tapi tambah lagi mereka menjaga panca indera mereka. Menjaga mata mereka daripada melihat benda-benda yang tak elok, benda-benda lucah dan sebagainya. Menjaga mulut mereka daripada berkata dusta, berkata benda yang tidak berfaedah dan sebagainya, yang lara dan sebagainya. Menjaga setiap telinga, kaki, tangan dan sebagainya. Panca indera yang mereka ada. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang kita harapkan, yang kita semuanya berada pada golongan ini ialah golongan al-khawas ataupun khususul khusus. Mereka ini adalah golongan yang buat seperti mana golongan pertama dan juga kedua. Tapi ditambahkan lagi, mereka memastikan hati mereka ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya connection kita ni, hati kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sepanjang masa, kan? Sepanjang detik, sepanjang masa memastikan setiap detik yang berlalu bulan Ramadan ini sentiasa kita ingat, kita zikrullah, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tahap puasa bagi golongan al-khawas, golongan yang paling sempurna, yang paling tinggi. Dan itulah kita harapkan daripada puasa ini. Jadi puasa yang sama tuan-tuan sekalian, pahalanya berbeza bila mana kita memahami intipati dan juga melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan supaya Allah mengampunkan dosa kita dan menerima segala amal kita buat ini. Bila kita rasa malas sikit, kita rasa futur ataupun putus asa, rasa tak semangat nak buat ibadah, contohlah kita solat tarawih kan. Kita dah niat dah nak solat 20 rakaat. Tapi akhirnya kita solat 8 rakaat, kita rasa malas. Kita lawan hawa nafsu. Kita lawan, kita mujahadah. Kita penuh pengharapan nakkan keampunan, kita buat lebih lagi. Kita buat 20 rakaat dan sebagainya. Kat situlah Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa yang kita buat. Bila mana kita buat dengan penuh keimanan dan juga pengharapan supaya amal kita diterima dan juga segala dosa yang kita buat diampunkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita semua menjadi yang terbaik, menjadi insan yang terbaik, menjadi insan yang terpilih dari segi masa, tenaga dan juga bahkan setiap detik kita untuk semata-mata beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.